Kemudian yang keduanya, di sebalik ujian sakit itu juga kita kena anggap bahawa ianya sebagai kafarah dosa, kesilapan-kesilapan kita yang lalu, dan Allah akan gandakan kebaikan kita, terutamanya bagi orang yang ditimpakan sakit dan penyakit. Kita kena rasakan, kita kena anggap bahawa penyakit ini sebagai satu kafarah, menghapus kepada dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat kita kena sabar. Ini yang susah. Sebab sakit ini adalah penghapus kepada dosa. Nabi SAW pernah ziarah seorang sahabat yang sakit. Nabi tanya sahabat, saya lupa nama sahabat tu. Nabi tanya sahabat tu, Nabi tanya, engkau nak aku doakan agar Allah sembuhkan penyakit engkau, ataupun engkau nak bersabar terhadap musibah ataupun ujian sakit ini, lalu Allah akan jadikan kafarah sebagai penebus, penghapus pada dosa-dosa engkau yang lalu. Nabi bagi dua pilihan. Nabi kalau doa pasti Allah akan mustajab, perkenankan doa Nabi. Jadi sahabat itu lebih memilih, kalau begitu ya Rasulullah, aku lebih memilih untuk bersabar dengan ujian ini, mudah-mudahan menjadi kafarah, penghapus kepada dosa-dosa aku yang lalu. Jadi kena sabar, banyak ingat Allah. Dan kalau kita nak lihat untuk sekalian bahawa kita sakit, kadang-kadang ada orang lain lebih teruk sakit daripada kita. Bahkan disebut bahawa ujian, walaupun kehidupan kita ini ujian, kadang-kadang ada ujian yang barangkali kita rasa tidak sanggup untuk kita melaluinya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana disebut oleh Nabi SAW, ujian yang paling berat adalah ditimpa ke atas para nabi dan para kekasih-kekasih. Orang yang saleh lebih berat ujian-ujian mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebut dalam hadis yang panjang, kata Nabi SAW, akhirnya dalam hadis ni, maknanya yang membicarakan tentang pengakhiran kepada kehidupan Nabi sakit. Kita nak menemui ajal sakit, Nabi bagi tahu sakit yang teramat sakit, bahkan sakit ni lebih lagi daripada orang-orang lain. Bagaimana Nabi SAW, saya tak nak baca hadis ni, terjemahan ni, kata Nabi, para sahabat bila menemui Nabi ketika baginda sedang sakit, lalu bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sedang mengalami sakit yang amat berat. Maka jawab Nabi, benar, rasa sakit yang menimpa aku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang daripada kamu. Maknanya Nabi bersakit, bahkan lebih sakit daripada orang-orang lain. Maka kemudian aku berkata, sebab itu, adakah sebab itu engkau mendapat dua pahala? Baginda menjawab, benar, seperti itulah. Dan kata Nabi lagi, tidaklah ma min muslimin yusibuhu adha maradan fama siwahu illa haqqallahu lahu sayyi'atihi kama tahuttu syajaratuha waraqaha. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu yang ditimpa musibah atau penyakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon-pohon yang menggugurkan daun-daun yang kering. Maknanya kita tengok pokok yang daun kering itu, bila mana ditiup angin, bertaburan gugurnya daun-daun ini. Begitulah perumpamaan yang Nabi SAW buat, bagi bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa orang yang bersabar terhadap ujian dan musibah yang Allah timpakan ke atas mereka. Jadi maknanya kita kena bersabar. Sebab itu Nabi sebut asyaddun nas bala'an al-anbiya summa as-salihun summa al-amsal fa-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang yang saleh dan seterusnya.
Sebab tu kita jangan anggap kita saja yang Allah uji. Bahkan orang yang soleh dahulu lebih. Kalau kita baca kisah Nabi Ayub lagi lah, kan, orang lari daripada dia semua, orang pulang sebabkan kerana penyakit yang Allah timpakan. Tapi dia bersabar, isteri dia bersabar, kan. Lalu Allah angkatkan darjatnya. Itu hakikat sakit dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan sebab itu juga kata Nabi SAW, apabila orang yang sakit itu, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahih. Apabila seseorang hamba yang sakit ataupun musafir, maka akan ditulis pahala ke atasnya seperti mana dia beramal ketika dia bermukim ataupun ketika dia sihat. Contohnya waktu kita sihat dulu, memang kita memang orang yang salih, orang yang buat tak nak tinggal amal ibadat, solat berjemaah, puasa sunat dan sebagainya, kan. Tiba-tiba Allah timpakan sakit, dan dia bersabar terhadap sakit ini. Walaupun dia tidak mampu lagi untuk mengerjakan ibadat sebagaimana waktu dia sihat dahulu, tapi kata Nabi SAW, Allah tetap kira padanya amalan bagaimana yang dia lakukan sewaktu dia sihat. Kerana hari ini dia tak boleh buat itu bukan kerana dia tak nak buat, tapi kerana dengan ujian kesihatan sakit yang Allah kurniakan pada dia. Tapi dengan syarat waktu dia sihat itu dia beramal. Jangan waktu sakit baru nak beramal. Lebih teruk lagi, sakit pun tak ingat nak beramal. Allah Akbar. Tapi inilah realiti. Betul, ibu-ibu sekalian, ada dua kajian yang dibuat. Ada dua kajian yang dibuat. Satunya negeri Terengganu, di Hospital Kuala Terengganu, kajian terhadap solat di kalangan orang-orang yang sakit, khususnya orang yang duduk di hospital. Hasil daripada kajian itu menunjukkan, ibu sekalian, tidak sampai, maknanya tidak lebih daripada 20% sahaja yang melakukan solat bila masuknya waktu solat ketika mana mereka duduk di hospital. Maknanya waktu dia mereka sakit, Allah cukup sedih. Bahkan alasan yang diberi, yang disenaraikan hampir 20 alasan. Tak bawa telekong, kan, surau jauh. Memanglah, bukan tiap-tiap waktu ada surau, kan. Lepas tu dia tak tahu nak solat dalam keadaan sakit ni berbalut ni, macam mana nak solat, macam mana nak ambil wudu, kan. Nantilah qada balik rumah. Ni jenis penyakit qada, kan. Saya buat sikit dia qada, kan. Jadi itu antara alasan-alasan Allah. Dan kan patutnya lebih-lebih lagi bila kita sakit ni, mengingatkan kita kepada kematian. Lebih-lebih lagi lah kita mempertingkatkan ibadat kita. Tapi oleh kerana kita rutin hidup kita, waktu sihat dulu pun kita tak ambil berat tentang amal ibadat. Bila sakit pun kita tak peduli. Ini yang sedihnya. Sebab tu kita sendiri pun ada buat modul tentang ibadat pesakit. Kebetulan terlibat dengan pihak Yakin, buat modul tentang ibadat pesakit ini, dan juga diminta oleh hospital KPJ untuk buat training kepada doktor-doktor dan juga dirawat. Mereka menyedari, mereka kata mereka sedar ramai di kalangan pesakit yang tak peduli soal ibadat atau solat ni. Mereka pun sedar nak tegur, tapi kadang-kadang mereka sendiri pun tak tahu macam mana nak ajar cara. Sebab tu kadang-kadang kita kena belajar, ada kaedahnya. Tak susah kalau kita tahu. Saya buat modul tuan-tuan, bagaimana untuk kita solat ketika kita sakit, kan. Alhamdulillah, kalau kita tahu kaedahnya cukup mudah. Sebab tuntutan solat ni tidak ada pengecualian. Tak sama macam ibadat yang lain. Puasa, kita nak puasa, diberi pengecualian. Kalau kita sakit, kita boleh ganti di waktu yang lain, waktu kita sihat.
haji pun, kalau kita sakit dah tak menjadi kewajipan pada kita. Sebab tu hari ini nak pergi haji kena buat medical check up, kena doktor sahkan dulu orang ni betul-betul sihat, barulah dikira berkemampuan untuk mengerjakan ibadat haji. Barulah tabung haji akan keluarkan tawaran untuk mengerjakan ibadat haji. Tapi solat tidak ada pengecualian. Selagi nyawa dikandung badan, selagi mana kita bernafas, selagi mana ada nadi, maka tuntutan solat tetap menjadi kewajipan ke atas kita bila masuknya waktu-waktu solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka sesungguhnya solat itu diwajibkan ke atas orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Cuma keadaan untuk kita melakukan solat itu, cara kita nak solat itu, Islam bagi kelonggaran pada kita, fleksibel. Tak boleh kita solat dalam keadaan sempurna berdiri, tidak boleh. Solat cara duduk kat kerusi, tak boleh duduk, boleh berbaring, tak boleh berbaring, boleh mengiring, tak boleh mengiring, boleh melunjuk, tak boleh melunjuk, menggunakan isyarat kelopak mata, syarat mata, tak boleh syarat mata, gunakan isyarat hati. Maknanya solat mesti kita lakukan. Tapi kalau kita tak tahu kaedah, tu yang kadang-kadang nak solat macam mana, berbalut, wayar berselera, cucuk jarum pernah, nak ambil wuduk macam mana, dia duduk bayang solat macam tu, dia duduk rasa macam solat kat rumah dia, ambil air masuk dalam tandas, basah lencun macam tu. Memanglah tak boleh. Sebab tu tuan-tuan kita kena tahu kaedah. Apa yang saya selalu sajikan dalam modul tu, bila berwuduk kita menggunakan spray. Spray very praktikal. Dengan air yang banyak ni boleh 3-4 kali kita berwuduk. Tak perlu nak basah lencun macam kita wuduk dalam keadaan kita sihat dalam toilet dalam tandas. Sebab tu kita kena tahu kaedah ni. Jadi guna spray, cari botol spray tu. Very praktikal, atas katil kita boleh berwuduk. Yang penting berwuduk ni air mengalir. Air mengalir. Maknanya bila kita spray, kita nampak ada butiran-butiran air kecil. Spray kita lakulah, bagi rata kepada bahagian anggota wuduk. Laku mana? Spray tangan tu. Jadi very praktikal. Sediakan botol spray. Sebab tu saya selalu sebut ibu-ibu sekalian, utamanya pada mereka yang Allah ujikan, mereka mak ayah yang terpaksa menjaga mak ayah dalam keadaan uzur. Tanggungjawab seorang anak yang soleh menjaga ibu ayah yang sakit, yang uzur, bukan hanya sekadar memastikan kesihatan mereka, makan minum ubat mereka, tapi yang lebih utama bagaimana seorang anak itu boleh memastikan bahawa si ibu dan ayah yang sakit dan uzur itu boleh melakukan kewajipan ibadat, tuntutan, terutama tuntutan salat bila masuk waktu. Tapi kita kena usahakan. Bahkan disebut dalam kitab fiqh, kalau kita tak mampu ataupun kita maknanya kesibukan kita untuk nak jaga setiap masa dalam keadaan mak ayah yang macam tu, kalau kita mampu dari sudut keuangan, kita kena upah orang lain untuk jaga dan bantu dia untuk dia melaksanakan tuntutan solat pada ketika itu. Ingatkan dia dan masuk waktu solat. Tolongkan dia berwuduk kalau dia berwuduk. Maknanya dalam keadaan yang macam tu, tambah mak ayah yang lumpuh dan sebagainya, itu cabaran, ujian. Jadi lebih utama itu bagaimana untuk kita nak menjaga amal ibadat mereka supaya mereka dapat melakukan dengan baik. Tapi kalau kita tahu kaedahnya, tidak susah. Cara nak sembahyang, bagaimana dalam keadaan nak bangun, cara nak berwuduk dalam keadaan berbalut. Tapi ini dalam satu modul yang lain. Jadi maknanya kita kena tahu. Tidak bermakna kita sakit, kita dah tak perlu sembahyang. Tidak. Kewajipan sembahyang tetap tertuntut ke atas kita, lagi mana kita masih bernyawa dan bernafas. Semua mengikut keadaan-keadaan yang berbeza. Begitu juga kadang-kadang orang mengambil sikap yang mudah. Saya
fahamlah, memang ada istilah solat qawmat waktu dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak mudah untuk kita nak menggunakan pendekatan solat qawmat waktu. Sebab itu saya lebih cenderung menggunakan istilah yang diguna dalam mazhab-mazhab yang lain. Mereka tidak menggunakan istilah solat qawmat waktu, tapi mereka lebih banyak menggunakan istilah solat faqidut tahurain, solat yang dilakukan tanpa berwuduk ataupun tanpa membersihkan diri sebab ada halangan dan kekangan-kekangan tertentu. Tetapi bila kita gunakan istilah itu, kita tahu maknanya sampai satu peringkat kalau kita dah tak boleh berwuduk sangat, bahawa kita itu pun tetap kita kena solat, tapi disebut sebagai solat faqidut tahurain, solat dalam keadaan kita tidak berwuduk. Jadi selagi mana kita boleh berwuduk, maka kita kena solat dalam keadaan yang berwuduk sempurna, tak perlu nak hormat waktu. Hatta solat hormat waktu pun ramai yang silap faham. Ada surah dia kata solat hormat waktu ni dia pakai niat ni, masuk waktu, hormat waktu, nanti solat kemudian tidak. Solat hormat waktu tetap kena laku solat macam sempurna, cuma kita tak cukup rukun, tak berwuduk sebab ada masalah kekangan wuduk, tak menghadap kiblat, mungkin ada masalah kekangan hadap kiblat, itu namanya solat hormat waktu. Tapi kalau dalam keadaan berwuduk tak ada masalah, nak menghadap kiblat pun kita tahu arahnya, tak ada masalah, maka tidak perlu untuk kita katakan solat hormat waktu, apatah lagi nak qada. Mesti kita kena laksanakan solat fardu. Ada setengah ambil pendekatan naik kapal terbang, pakai solat hormat waktu ya salat senang. Dia kira senang, memang senang. Dan kan tak ada masalah pun kita naik kapal terbang nak berwuduk, tapi janganlah ambil wuduk macam kita dah ambil wuduk kat surau kat rumah kita tu, memang basah lencur lah kapal terbang. Macam tadi kita bawa botol spray, masuk dalam tandas, nak basuh muka masuk tandas, tak ada masalah, dalam sini dia ada. Semua kadang-kadang nak basuh kaki, muda-muda tak apalah, boleh angkat naik basuh kat sini tu, beratur tu memang tertomah sedang tu jadi bawa botol spray tu jadi tak ada masalah, boleh je. Cuma kalau kapal terbang yang lebih besar, kita pergi jauh-jauh naik kapal terbang besar, Airbus 380, tak ada masalah, tak bergoyang. Bahkan ada ruang yang besar lagi kat belakang kita nak solat dan sebagainya. Antara mau dengan tak mau. Jadi kadang-kadang bila kita tak ambil peran, kadang-kadang kita tak peduli soal itu cabaran. Kemudian antara hikmahnya juga di sebalik ujian sakit ini, antaranya juga adalah Allah nak mengangkat darjat manusia itu di sisi Allah. Kalau sakit dan penyakit tersebut bertujuan untuk memberi ujian kepada hamba-Nya agar mendapat darjat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, kita kena anggap dengan ujian sakit itu, mungkin ini cara dengan kesabaran kita reda dengan ujian itu, Allah nak mengangkat darjat kita. Contoh macam saya sebut tadi lah, saya melihat dari sudut positif. Allah bagi rezeki yang lain, bentuk yang lain. Contoh isteri saya, jarang-jarang Allah maknanya dalam contoh yang saya bagi tadi apa yang berlaku tadi, Allah bagi rezeki boleh buat spesialis dalam 2 bidang sekaligus dalam satu masa serentak. Jarang-jarang berlaku. Bukan kita nak ni lah, mungkin kita kena lihat itu dari sudut yang lain yang Allah bagi selepas Allah bagi ujian kepada kita. Kemudian Allah bagi lagi, Allah bagi apa ni, ialah ini soal rezeki lah, bukan orang lain pun. Tapi mungkin kita kena lihat di sebalik ujian itu ada sudut yang lain. Isteri saya juga dapat peluang kenaikan pangkat yang lebih muda, dapat profesor di usia belum sampai umur 40 dalam bidang perubatan, jalan-jalan diperolehi oleh orang lain. Jadi ini kita kena lihat dari sudut yang lain. Jadi maksudnya kita kena, tapi dengan syarat kita kena reda dan kita kena lihat bahawa mungkin ini adalah satu cara untuk Allah nak angkat darjat dan martabat kita.
Dan seterusnya juga untuk menyedarkan dan menginsafkan manusia di atas kesilapan jalan yang dilakukan pada masa itu. Ya, dengan sakit lebih mengingatkan kita kepada Allah. Ada setengah orang dia bersyukur walaupun Allah kurniakan sakit yang kronik pada dia. Saya pernah jumpa ibu-ibu sekalian, yang datang bagi tahu, Ustaz, saya reda. Allah bagi penyakit daripada saya, walaupun saya tahu ini sakit yang kronik, yang pada adatnya harapan untuk sembuh itu tidak ada, hanya menunggu saat kematian. Karena apa kata dia, sekurang-kurangnya saya tahu bahawa saya sedang maknanya bila kita berhadapan dengan sakit kronik ni, maknanya saya tahu bahawa saya sedang melalui jalan untuk menuju kematian. Maknanya saya sedang bersiap untuk menemui kematian. Mudah-mudahan saya berakhir kehidupan kita dalam keadaan saya bersedia dengan amalan-amalan saya berbanding orang-orang lain. Barangkali Allah datangkan dalam keadaan dia tidak sempat untuk bersiap apa-apa. Ya, walaupun mungkin dia kata, ialah, saya sudah tidak lama hidup, tapi saya reda dan saya sedang bersiap untuk menuju ke arah itu. Cukuplah apa yang Allah telah beri pada saya untuk lawan. Ada, kan? Sedikit pun dia tidak menyesal. Apatah lagi nak marah, nak menyalah takdir yang berlaku ke atas. Ada orang yang bukan peringkat begitu. Jadi sebab itu kita juga kena bersyukur puan-puan ini dapat mengisahkan kita dan dapat kita membuat persiapan apa yang sepatutnya untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia. Dan yang seterusnya, hikmah di sebalik ujian sakit ini juga untuk mengingatkan manusia di atas nikmat Allah yang diperolehnya dalam hidup, yang terkadang kita kurang mensyukurinya semasa kita sihat dan kuat. Bila Allah uji sikit dengan sakit, barulah Allah nak menyedarkan kita kembali. Waktu kita duduk sihat, kita tak pernah rasa pun, tak pernah sedar, tak pernah teringat pun nak memperbanyakkan amal ibadat kita. Jadi kawan-kawan, dengan sedikit ujian Allah ini dapat menyedarkan kita. Itulah hikmah yang patut kita anggap di sebalik ujian yang Allah kenakan pada kita. Kemudian ibu sekalian, antaranya juga hikmah di sebalik ujian yang sakit ini untuk membersih dan menyucikan hati dan jiwa manusia daripada sebarang penyakit rohani, penyakit sombong, ujub dan lain dan sebagainya. Kadang bila sakit baru kita rasa betapa lemahnya kita sebagai manusia. Tidak bersihat kita duk sombong, kita ego, kita rasa diri kita lah hebat dan sebagainya. Bila Allah uji sakit sikit, baru waktu itu kita dapat menyedarkan kepada diri. Kemudian antara hikmahnya juga sebagai tanda ingatan terhadap sama manusia yang sama ditimpa sakit dan penyakit. Kerana manusia selalunya akan sedar jika sakit dan penyakit tersebut sudah menimpa dirinya. Barulah kita akan buat sama-sama networking dan sebagainya. Macam apa yang ibu-ibu sekalian buat, itu paling kita ingat. Yang lebih pentingnya untuk kita saling ingat mengerti di antara satu sama lain akan tujuan dan matlamat kehidupan kita, sampai untuk kita survive terhadap ujian yang Allah timpakan ke atas kita. Kemudian untuk menyelamatkan manusia daripada azab Allah dengan memberi sakit dan penyakit kepada manusia di dunia. Kerana jika Allah sudah menimpakan sesuatu di dunia, harapannya tidak akan Allah timpakan lagi di akhirat. Mudah-mudahan kalau Allah dah beri ujian di dunia, mungkin Allah akan ringankan kita ujian di akhirat nanti. Mudah-mudahan begitu. Kita harapkan dan kita kena bersabar dengan sedikit yang Allah timpakan ke atas kita. Jadi itu di antara hikmah dan di sebalik ujian yang Allah timpakan ke atas kita. Cuma saya nak sentuh sedikit tentang bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga
menganjurkan kita menjaga kesihatan diri. Ini beberapa tip lah. Yang pertamanya, yang juga ini kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Lebih lagi, kita nak sambut Ramadan ni, ibu sekalian, kita jadikan Ramadan ni sebagai pencetus untuk kita buat perubahan dalam diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Karena Ramadan memang didatangkan untuk package Ramadan itu Allah datangkan untuk mengangkat kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Sebab itu Allah sebut dalam kewajipan berpuasa itu tentang bila Allah sebut ayat berkaitan dengan kewajipan perintah kita berpuasa, di akhirnya Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadat puasa yang kamu lakukan di bulan Ramadan ini dapat menjadikan kamu manusia yang bertakwa, yakni manusia yang hebat, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena melihat bahawa peluang untuk kita berada di bulan Ramadan itu ialah sebagai satu package yang Allah sediakan untuk kita nak buat perubahan pada diri kita, menjadikan kita manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara hidup yang sihat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertamanya kita kena bangun sebelum subuh. Bangun awal lah. Itulah waktu yang saat yang sungguh terbaik. Waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada waktu 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir maknanya kalau malam tu kita bahagikan kepada 3 bahagian, maknanya 4 jam sebelum waktu masuk waktu subuh. Itulah waktu yang disebutlah hadis Nabi, Allah cukup hampir dengan hamba. Waktu lain pun Allah hampir, tapi waktu itu lebih-lebih lagi. Kenapa Allah nak pada waktu itulah di kalangan hambanya bangun untuk beribadat pada Allah dan mengadulah, merintih apa saja jua nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu waktu yang sungguh hening. Waktu ni pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Orang lain nyenyak tidur belakang. Waktu itu kita bangun, kita ambil wudu, kita hangkau sejadah, kita solat tahajud, solat taubat, angkat tangan, doa pada Allah, menangislah terhadap kesilapan kita yang lalu. Apa kita nak minta, insya-Allah Allah cukup dengar permintaan kita dan Allah akan perkenankan segala apa yang kita minta. Cuma kita kena bersangka baik, kalau Allah tak bagi di dunia, mungkin ada hikmahnya, mungkin di akhirat buat kita yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi saat ini saat waktu yang terbaik. Lebih-lebih lagi sebab sudah dalam bulan Ramadan Allah fetishkan. Bulan Ramadan kita bangun sahur. Jadi kita bangun sahur itu bukan semata-mata kerana nak makan. Kenapa ada setengah hari ini orang kata sebab apa kena makan sahur supaya nanti puasa tak lapar sangat. Itu silap. Memang puasa itu tujuannya Allah nak suruh kita lapar. Kalau puasa tak lapar, tak sampai maksud. Tak perlu puasa lah kalau tak lapar. Memang puasa itu tujuan untuk nak bagi kita jadi lapar, supaya nak semua orang rasa lapar. Bila semua orang puasa, tak kiralah orang kaya ke, orang susah ke, orang miskin ke, raja ke, rakyat ke, hamba ke, orang biasa ke, bila puasa mesti lapar. Nak menunjukkan bagaimana orang yang susah, mereka bukan dekat bulan puasa je mereka lapar, bulan-bulan yang lain pun mereka tak cukup makan, mereka berlapar. Jadi kita sahur tu bukan semata-mata kerana kita tak nak bagi lapar, tapi sahur itu tentunya kerana itulah waktu yang terbaik. Allah nak suruh kita bangun. Sebab tu bila kita bangun waktu sahur, jangan semata-mata kerana kita makan. Gunakan peluang itu waktu yang terbaik untuk kita beribadat kepada Allah. Sebab itu sunat sahur ni diakhirkan. Lebih baik, itu yang lebih baik diakhirkan itu. Ini kita bangun awal sikit, mulakan dengan ibadat, berdoa kepada Allah. Kerana itu adalah satu cara hidup yang baik. Kita tanyalah orang yang berjaya, orang yang hebat, rahsia mereka antaranya mereka akan bangun awal.
orang Cina, yang bukan agama Islam kali itu, yang hebat. Hanya rahsia orang Cina ni bangga. Lebih lagi lah dalam agama yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian menjaga kebersihan, ini semua kita dia maklumkan. Kemudian tidak pernah makan berlebihan, ini pun sama. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, nahnu qaumun la na'kul illa najuh wa idza akalna la nashba. Kami adalah satu kaum, kata Nabi SAW, kami tak akan makan kalau kami tak lapar. Dan kami bila makan, kami tak akan makan sampai kenyang. Oh, ini susah. Kan? Kita ni Allah. Kan? Kalau makan lagi tak belahar, kan? Tak berhenti. Kan? Makan hari ni bukan tunggu lapar lagi dah. Dah itu rutin dah. Tak lapar pun dah sampai masa dia makan juga. Kan? Ini masalah ni. Dan kan? Makan ni lah yang kadang-kadang menyebabkan banyak penyakit pada kita. Kemudian Nabi SAW juga gemar berjalan kaki. Ialah zaman tu kan, zaman yang tidak ada teknologi kan, naik kuda, naik unta, jalan kaki. Ini dua antara yang menyebabkan kita sihat. Tapi hari ini kadang-kadang kita dah moden, kadang kita lupa. Akhirnya kita terpaksa cari masa untuk jalan kaki. Kan? Terpaksa kita cari tempat pula nak jalan kaki. Dan benda tu kita boleh buat dalam rutin kita. Kan? Kalau kita tengok budaya orang barat, kita lebih gemar jalan kaki, kan? Naik bicycle. Cuma kita orang Asia ni kan, bila dah maju kita lupa. Kan kalau kita tengok orang awal-awal dulu, nenek-nenek kita tu kan, mereka sihat antara punca kan, kayuh bicycle kan. Zaman tu nak jumpa kereta pun bayar dalam kampung kan. Jalan kaki. Jadi kita hari ni kita dah banyak tinggal benda tu. Kadang-kadang rumah dekat dengan surau pun naik kereta. Kan? Kan? Itu antara punca kan. Jadi itu maknanya Rasulullah SAW suruh gemar jalan. Kemudian tidak menjadi seorang yang pemarah, optimis, tidak putus asa, tidak iri hati, dan sentiasa memaafkan. Jangan kita sentiasa stres. Ini semua elemen-elemen untuk menyebabkan kita tidak menjadi stres. Sebab kebanyakan penyakit juga berpunca daripada stres. Jadi kalau kita ada sikap ini, pemaaf, tidak iri hati, optimis, tidak putus asa, tidak pemarah, kita tak akan jadi stres. Kalau kita stres, itu juga antara punca yang menyebabkan kita mudah diserang penyakit, dan penyakit kita menjadi lebih teruk dan lebih mudah. Ini antara cara Rasulullah SAW menjaga kesihatan diri. Dan akhirnya, ibu-ibu sekalian, dah hampir sejam lebih hari. Jadi kita lepas ni kita buka sesi Q&A lah. Bagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik daripada kesihatan lepas mana nikmat keimanan yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita tak sihat, kita tak boleh buat amal ibadat yang baik. Sebab tu Allah suka orang yang sihat, orang yang kuat. Kerana dengan sihat dan kuat itu kita dapat melakukan amal ibadat dengan sempurna dan sebanyak yang mungkin. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, perkongsian yang dapat Ustaz berikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan sebagai satu persiapan juga untuk kita nak menyambut kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi saya rasa sekadar itu dulu, dan kita buka kepada sesi soal jawab. Kalau ada persoalan daripada ibu sekalian, insya-Allah kita berbincang
Dan setakat apa yang Ustaz boleh jawab, Ustaz akan cuba jawab, insyaAllah. Jadi sekadar itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan saya kata Ustaz tadi, saya buka betul soalan jawab. Saya kira kita boleh berhenti sampai pukul 11 lah, kan? 20 minit lagi. Kalau soalan itu banyak, Ustaz, kita boleh sampai pukul 11. Silakan. Open question. Apa saja soalan? Tak atas perkataan ini. Silakan. Saya bertanya, jadi doa sentiasa doa. Ya. Tapi masa ketika kita sakit, kita kelelahan, Ya. apakah doa yang paling baik? Ya. Ya, doa yang juga termasuk dalam doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi saya mau bincang dalam kuliah subuh di surau ni. Dia ada, bila kita sebut soal doa yang mustajab ni, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa keadaan. Pertamanya merujuk kepada tempat kita berdoa. Banyak juga disebut dalam hadis Nabi, antara tempat yang mustajab kita doa ialah di depan Kaabah. Sebab tu bila kita peluang pergi buat umrah, pergi buat haji, bila kita tawaf, kita banyak habiskan masa duduk dalam masjid Masjidil Haram, depan Kaabah, dan kita banyakkan berdoa. Kerana itu termasuk dalam tempat yang kita menghadap arah kiblat. Jangan doa menghadap ke tepi batu. Ini kadang-kadang ada setengah orang silap. Memang tempat tu mustajab doa, tapi bila kita doa, kita kena menghadap arah kiblat. Kena belakangkan sikit Bukit Safa dan Bukit Marwah tu kan. Begitu juga bila kita pergi ziarah makam Nabi, kita masuk Raudhah dan ziarah makam Nabi. Tidak menjadi tuntutan ke atas kita berdoa menghadap pada makam Nabi. Cukup kadang kita ucapkan salam dan juga sampaikan salam orang yang kirim salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat ke atas Nabi. Bila kita nak doa, pusing ke arah kiblat. Kerana itu sunnah. Ada juga kadang-kadang kita pergi ziarah kubur kan. Jangan doa betul-betul batu nisan. Tengok arah kiblat, kita ada doa. Kerana itu antara syarat adab bila kita doa nak menjadikan doa kita mustajab. Itu satu, maknanya merujuk pada tempat. Yang kedua, menunjuk kepada waktu kita berdoa. Banyak juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu yang mustajab doa. Antaranya waktu yang mustajab doa hari Jumaat, malam hari raya, bulan Ramadan. Maka waktu-waktu yang macam ni kita pergunakan untuk memperbanyakkan doa kita. Waktu tengah malam yang kita sebut tadi kan, waktu 1/3 malam yang terakhir itu, 4 jam sebelum masuk waktu subuh. Dalam konteks negara kita kan, yang 12 jam malam. Ini kita perbanyakkan pada waktu itu, kerana itu termasuk dalam waktu yang mustajab kita doa. Kemudian termasuk juga dalam doa yang mustajab itu orang yang mendoakan. Ini termasuk orang yang Allah perkenankan doanya. Satunya orang yang dizalimi, orang yang dianiayai. Cukup takut doa orang yang dizalimi dan dianiayai. Bahkan kata Nabi SAW, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab di sisi Allah. Allah perkenankan, hatta orang kafir sekalipun. Sebab tu kita jangan menganiayai walaupun orang kafir. Kalau itu hak dia, kita kena beri hak dia. Jangan kita menafikan hak dia. Bahkan Islam juga ada menjamin hak-hak orang bukan Islam. Jangan menganiayai dia. Kalau dia teraniaya, hak yang patut dia dapat, dia tak dapat,
Kan, apa yang dia doa, walaupun dia kafir, Allah perkenankan doa. Kan, jadi orang yang dizalimi. Kemudian juga disebut dalam hadis Nabi, orang yang musafir, dia doa mustajab. Doa ibu ayah pada anak. Sebab tu jangan sebut macam-macam pada anak-anak ni, sebab doa ibu ayah pada anak ni mustajab. Ya, begitu juga doa orang yang diuji dengan kesakitan. Sebab tu orang yang sakit ni kena banyak doa. Kan? Yang lebih utama bila ditanya apa nak didoa oleh orang yang sakit ini, selain kita dah pastilah orang yang sakit akan doa minta Allah sembuhkan penyakit dia. Kan? Itu memang tak nantikan. Tapi selain daripada kita minta agar Allah sembuhkan penyakit yang Allah uji kita, kita juga minta kepada Allah agar Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita sabar dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kan? Sebab kesabaran di atas ujian, musibah yang Allah timpa, pahalanya cukup besar di sisi Allah. Kan? Sebab itu yang hari ini yang ramai orang yang tak mampu untuk menanggung kesabaran. Sebab itu kita kena doa kepada Allah. Allah bagi kekuatan pada kita, untuk kita bersabar, kita tidak mengeluh, kita tidak pernah merintih. Kan? Orang dia asyik mengeluh, ya apalah nasib aku ni tak guna. Kan? Jangan, kita bersabar. Moga-moga dengan kesabaran kita itu Allah kurniakan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Allah angkat darjat kita, kalau tidak pada kehidupan di dunia, pada kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Jadi selain daripada kita doa Allah sembuhkan penyakit kita, kita doa juga agar Allah bagi kekuatan untuk kita sabar menanggung ujian dan musibah yang Allah kurniakan kepada kita. Itulah yang antara yang boleh doa khusus. Doa maksudnya doa ni banyaklah. Kalau kita buka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang Nabi ajar doa-doa selawat-selawat syifa, ada doa penyakit-penyakit yang khusus. Itu kita kena buka kitab lah. Kan? Banyak doa yang maksur ini daripada Nabi cukup banyak. Tapi kalau kita tak ingat doa tu sekali pun, kita doa lah. Apa yang kita nak doa dalam bahasa kita tak ada masalah. Allah faham belaka. Allah yang buat semua bahasa ni. Bahasa Jawa, bahasa Hindu ke, bahasa Cina ke, bahasa orang putih ke, kalau kita. Apa yang lebih penting, apa yang lebih menjiwai kita. Kita doa tu kita boleh menjiwai. Datang daripada lubuk hati kita. Daripada kita hafal doa tapi kita tak faham tu, tak guna juga. Tapi sudah pastilah doa yang terbaik itu doa yang maksud daripada Nabi. Lebih-lebih lagi doa yang ada dalam Al-Quran, itu maknanya wahyu daripada Allah. Lain kita doa, apa yang kita ungkapkan itu wahyu Allah, kita dapat pahala. Macam doa yang saya ajar di kuliah subuh pagi tadi, yang Allah suruh kita doa pada dalam doa kita, yang termasuk juga doa yang mustajab tu, bila kita doa, kita tidak hanya mengkhususkan akan hajat kita, masalah kita sahaja, tapi juga kita doakan akan masalah ataupun hajat saudara-saudara kita yang lain. Kan? Rakan-rakan kita yang lain yang sakit, bila kita doa,